sesat ini kita akan tengok kepada 4 aspek semuanya. Yang pertama dari aspek Al-Quran dan hadis, yang kedua dari aspek akidah, yang ketiga dari aspek ibadah, dan yang keempat dari aspek akhlak. Okey, jadi kita nak tengok satu persatulah ciri-ciri ajaran sesat ini. Kalau ada perkara-perkara seperti ini dalam ajaran mereka, ini adalah ajaran sesat. Jadi pelajar mungkin boleh menilai sendiri adakah ajaran yang dibawa oleh kumpulan ini betul ataupun tidak, ataupun bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak tengok dari aspek Al-Quran dan hadis. Dari aspek Al-Quran dan hadis ni, kumpulan ajaran sesat ini yang membawa ajaran sesat ini, ada antara mereka yang mentafsir Al-Quran mengikut logik akal. Maknanya kumpulan-kumpulan ini dia ikut hawa nafsu dia ikut selera dia lah. Contohnya ajaran Qadiani, dia telah mengubah beberapa ayat Al-Quran seperti ayat 6 surah Shaf, ayat 52 surah Al-Hajj dan ayat pertama surah Al-Qadan. Dia akan cuba mengubah ayat-ayat Quran ini ikut ikut kepentingan kumpulan mereka sendirilah, ya. Dan aspek yang kedua, ciri yang kedua ialah meyakini terdapat Al-Quran lain. Ada setengah puak ajaran sesat ini, dia yakin selain daripada Quran ni ada lagi Quran-Quran lain yang diturunkan oleh Allah, ya. Contohnya ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani ni mereka mengiktirafkan bahawa pemimpin mereka yang bernama Mirzan Ghulam Ahmad ini, Allah telah menurunkan sebuah kitab suci yang bernama Tazkirah. Dia kata ada lagi, ya, selain pada Quran, Allah telah menurunkan kitab suci kepada kumpulan mereka ini yang bernama Tazkirah. Dan ada lagi, ya, ajaran kumpulan sesat yang bernama ajaran Rasul Melayu. Ini ajaran sesat juga, ya. Ajaran Rasul Melayu ini salah satu ajaran sesat. Mereka surah Yasin itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada kumpulan mereka. Mereka menganggap bahawa Allah menurunkan surah Yasin itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Dan ada lagi lah kumpulan-kumpulan lain yang ada kitab suci masing-masing lah, ya. Okey. Ciri yang ketiga ialah mereka hanya ada kumpulan yang hanya berpegang dengan Al-Quran sahaja. Ada kumpulan yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Contohnya seperti kumpulan anti hadis. Mereka tidak nak berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak terima, ya, kitab-kitab muktabar yang disusun oleh Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya itu, ya. Dan mereka hanya mengatakan bahawa itu semua hanyalah rekaan semata-mata dan mereka hanya berpegang dengan Al-Quran sahaja. Jadi sekiranya, ya, murid-murid dapati ada kumpulan-kumpulan yang ada ciri-ciri seperti ini adalah ajaran sesat, ya, yang kita tak boleh ikutlah. Ya, kalau ikut terjerumus kemungkinan boleh merosakkan akidah, ya. Okey, seterusnya kita nak tengok dari aspek akidah pula. Dari aspek akidah pula apa cirinya? Okey. Ciri yang pertama ialah ada setengah kumpulan ini dia mengaku menjadi nabi dan rasul. Ya, ada setengah kumpulan ni, terutamanya ketua-ketua dia mengaku diri ini adalah nabi dan rasul. Contohnya ialah kumpulan ajaran Milah, ya, Milah Abraham yang mendakwa bahawa ada nabi, ada lagi rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mereka kata selepas Rasulullah ni ada lagi rasulnya, ya. Jadi ini adalah ajaran sesat, ya. Yang kedua ialah ada setengah kumpulan dia mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya. Contohnya ialah ajaran Qadiani. Dia mengiktirafkan bahawa Ghulam Ahmad itu sebagai Imam Mahdi. Ini adalah tidak betul lah.
Tidak betul sama sekali. Ciri yang ketiga dari aspek akidah ialah ada setengah kumpulan mendakwa bahawa gurunya dapat menebus dosa. Maknanya guru dia itu sendiri boleh mengampunkan dosa pengikut-pengikutnya. Ya, jadi setiap pengikut-pengikut tu mestilah ikut dengan setialah kepada guru masing-masing lah. Ya. Seterusnya ialah ada setengah kumpulan dia mendakwa, memuja makhluk untuk mendapat kelebihan. Ya. Contohnya ialah satu ajaran sesat yang dipimpin oleh Arifin bin Muhammad ya pada tahun 2007 yang dikenali sebagai Ayah Pen ataupun Kerajaan Langit. Ramai pengikut-pengikutnya memuja dia ya, memuja Ayah Pen ni sehingga sanggup ya minum air basuhan kaki Ayah Pen ya untuk mendapatkan mukjizat, kelebihan dan sebagainya lah ya, keistimewaan yang mereka inginkan ya. Sampai begitu sekali lah ya taksubnya kumpulan-kumpulan ini kepada pemimpin-pemimpin ya, kepimpinan ajaran sesat ini. Seterusnya ialah ciri yang kelima ialah mempercayai bahawa semua agama adalah benar. Ada kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini dia kata semua agama adalah betul ya, adalah betul ya. Contohnya ialah kumpulan Bahai. Bahai ini ialah dia telah menyatukan ya, kumpulan ini telah menyatukan semua agama termasuklah Buddha, Islam, Yahudi, Kristian, Hindu ini di bawah ajaran dia, ajaran Bahai. Sebab apa? Sebab mereka kata semua agama adalah benar. Jadi ini kepercayaan ini adalah salah ya di sisi agama Islam. Sebab apa? Agama yang sebenarnya ialah agama Islam ya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri yang seterusnya ialah ada kumpulan yang menolak alam gaib. Ya, ada kumpulan yang menolak alam gaib, maknanya dia tidak mempercayai tentang kewujudan malaikat, mukjizat, syurga dan neraka. Ini juga ialah kumpulan Bahai yang dipimpin oleh Mirzan. Jadi kalau adalah perkara-perkara seperti ini ya, ciri-ciri seperti ini dalam ajaran-ajaran yang kita tengok ya, maka itu adalah ajaran sesat lah yang tidak boleh kita ikuti. Kerana ianya memberi kesan dari segi akidah kita, boleh menyebabkan akidah kita ini boleh terbatal ya. Okey, seterusnya kita tengok aspek yang ketiga ialah dari aspek ibadah. Aspek ibadah ya. Aspek ibadah ialah ada setengah kumpulan menganggap bahawa beribadat dengan hanya berzikir untuk menggantikan solat. Ya, ada setengah ajaran tu dia tak perlu solat, hanya zikir je ataupun hanya niat saja. Apabila masuk waktu zuhur, niat je nak sembahyang zuhur 4 rakaat, itu dah kira solat. Ya, ada setengah kumpulan ajaran sesat begitulah. Contohnya ialah ajaran yang dipimpin oleh Haji Muhammad Matahari. Haji Muhammad Matahari. Mereka kumpulan ini hanya kalau solat bersandarkan kepada niat sahaja. Pada niat saja. Jadi tak perlulah angkat takbir sampai buat 4 rakaat zuhur, ya, asar 4 rakaat tak perlu, hanya niat saja. Jadi ini bertentangan dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah ada setengah kumpulan menganggap bahawa menunaikan ibadat haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah. Mana di tempat mereka sendiri dianggap suci selain Mekah. Mana ada tempat lain lagi yang boleh menunaikan ibadat haji. Contohnya ialah kumpulan Syiah. Kumpulan Syiah dia tidak menunaikan ibadat haji di Mekah. Dia telah membina Kaabah di Karbala. Jadi puak-puak Syiah ini dia akan menunaikan haji di Karbala. Dan begitu juga dengan ajaran Qadiani. Dia mengisytiharkan Qadian tempat tu sebagai tanah suci dan tempat untuk menunaikan ibadat
ibadat haji. Jadi kumpulan yang sebegini kita tengok ya sangat menyimpannya daripada ajaran Islam. Okey, ciri yang ketiga dari aspek ibadat ialah ada setengah kumpulan ini dia menghalalkan perzinaan. Iaitu atas nama nikah batin. Ya, ada setengah kumpulan dia mengamalkan cara nikah batin. Ini contohnya ialah ajaran taslim. Nikah batin ni ialah nikah yang tidak mengikut syariat Islam. Maknanya dia duduk secara haram, duduk sama-sama. Jadi itu dinamakan perzinaan lah dalam Islam kerana tidak mengikut apa yang disyariatkan dalam Islam dalam pernikahan. Dan ada setengah kumpulan dia telah menolak kewajipan ibadat fardu, contohnya ibadat puasa, ibadat solat ya dan sebagainya lah. Jadi sekiranya kalau kita dapati dalam ibadat-ibadat mereka ini ada unsur-unsur yang sebegini, itu adalah ajaran sesat yang perlu kita jauhi. Okey, kita tengok seterusnya ialah dari aspek akhlak. Dari aspek akhlak pula ialah yang pertama, ada setengah kumpulan-kumpulan ini dia telah mengejek dan merendah-rendahkan dan mempersendakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tak suka ya. Sebab itu dia namakan kumpulan contohnya ialah kumpulan anti hadis ya. Kumpulan Syiah ya. Dia tidak suka kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya ialah golongan Syiah. Golongan Syiah ini mereka telah mereka lebih mengagungkan mereka lebih mengagungkan Sayyidina Ali ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam syahadahnya ditambahkan lagi ialah nama Sayyidina Ali, dan mereka ni telah menghalalkan darah ya antara kumpulan-kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kumpulan Syiah ini dia telah merendah-rendahkan martabat Rasulullah dan juga merendah-rendahkan martabat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua ialah dari aspek akhlak pula ialah mereka ini sangat ya, kumpulan ajaran sesat ini ahli-ahlinya kalau kita tengok sangat taksub dengan ajaran gurunya. Sangat fanatik lah sehingga mereka menganggap kumpulan mereka sahaja yang benar ya. Jadi kalau sampai ada tahap yang sebegini, inilah yang boleh menyebabkan ya timbulnya pergaduhan dalam rumah tangga, dalam masyarakat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka sangat taksub dan fanatik kepada ajaran gurunya. Apa yang diberitahu oleh gurunya semuanya betul. Sehingga kalau kita nak memberi nasihat dan sebagainya, mereka susah ya untuk menerimanya lah. Ya. Okey, yang ketiga ialah dari aspek akhlak pula ialah mereka memperkecilkan amalan-amalan yang berdasarkan sunnah Rasulullah, sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka sangat banggalah dengan amalan-amalan yang diajar oleh guru-guru mereka. Jadi apa yang diajar oleh Rasulullah itu semuanya tidak betul, dan apa yang diajar oleh guru mereka itu semuanya benar. Jadi ciri-ciri seperti inilah ya yang boleh menyebabkan ya ajaran itu adalah ajaran sesat. Sebab apa? Kalau kita tengok kumpulan ajaran sesat ini, mereka solat seperti kita juga ya. Mereka solat, mereka menutup aurat ya. Kadang-kadang mereka membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi dalam ajaran mereka itu ada sedikit sebanyak yang menyeleweng, menyimpan daripada ajaran Islam. Ini mungkin berlaku, mungkin ada kepentingan ketua masing-masing lah ya, supaya pengikut-pengikutnya ini lebih mengagung-agungkan mereka lah ya. Jadi bagi orang yang kurang ilmu agama, cetek ilmu agama, tak imannya tak berapa kuat dan sebagainya, maka mudahlah ya untuk terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan ini. Jadi
pelajar sudah tahu ya sedikit sebanyak tentang ciri-ciri ajaran sesat ini, iaitu yang pertama ialah dari aspek Al-Quran dan hadis, yang kedua dari aspek akidah, yang ketiga dari aspek ibadah, dan yang keempat dari aspek akhlak. Okey. Jadi supaya kita ini tidak mudah terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan kepada kita, ya, terutamanya dalam khutbatul wada. Dalam khutbatul wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita. Hadisnya ialah daripada Imam Malik bin Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sekiranya berpegang dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, selagi kita ini pegangan kita ini kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Nabi, ikut apa yang disuruh oleh Allah SWT, ajaran Al-Quran, ikut apa yang disuruh oleh Rasulullah, insya-Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dipimpin oleh kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Okey. Jadi kita nak tengok seterusnya ialah kesan. Kesan pula ya, kita tengok dari aspek kesan. Kesan sekiranya seseorang itu terlibat dengan ajaran sesat. Ya, apabila kita terlibat dengan ajaran sesat, dia akan memberi kesan yang sangat orang kata mudarat lah, sama ada dari segi agama, politik, ekonomi dan masyarakat ya. Kesan dari segi agama kita, dari segi agama ialah yang pertama ialah iman kita akan menjadi lemah. Makin lama makin lemah ya. Sebab apa? Kita terikut dengan apa yang diajar oleh ketua-ketua ajaran sesat itu ya. Seterusnya boleh merosakkan akidah. Sebab kita telah mempercayai ya, contohnya mempercayai ciri-ciri yang kita belajar tadi ya. Jadi apabila kita mempercayai ciri-ciri yang tadi, contohnya ialah solat dengan niat saja ya, tak perlu ambil wudu, tak perlu solat zuhur 4 rakaat dan sebagainya hanya dengan niat saja, ataupun mendakwa kita kita yakin bahawa ketua kita itu sebagai Imam Mahdi, kita memuja ketua-ketua itu melebihi daripada segala-galanya dan sebagainya. Jadi ini semua boleh merosakkan akidah. Boleh merosakkan akidah dan seterusnya menjatuhkan imej Islam. Okey, yang kedua ialah dari segi politik. Yang kedua ialah dari segi politik, boleh menggugatkan kestabilan politik dan wujud suasana yang tidak harmoni. Ya. Jadi sekiranya ajaran sesat ini semakin berleluasa, maka boleh menyebabkan ya negara kita ini akan berlaku huru-hara. Kita nak tengok ya, ada beberapa contoh lah yang berlaku di Malaysia ya, berkenaan dengan ajaran sesat ini. Contohnya ialah yang kita tengok yang berlaku di ada beberapa peristiwa ya yang boleh menggugatkan ketenteraman awan. Contohnya seperti yang berlaku pada tahun 1974 ya. Ada seorang ahli kumpulan ajaran sesat, iaitu 4 sahabat di kampung Rantau Panjang Kelantan. Dia telah menimbulkan huru-hara, menyebabkan berlaku pertempuran dengan pasukan keselamatan dan mereka telah ditembak mati ya. Begitu juga yang berlaku di Johor ya. Yang berlaku di Johor pada tahun 1980. Ni yang dipimpin oleh Ahmad Nasir bin Ismail telah terbunuh ya. Sebab apa? Mereka telah melancarkan serangan di Balai Polis Batu Pahat Johor. Jadi kalau kita tengok ya, kumpulan ajaran sesat ini dia akan menjadi agresif ya, menjadi orang kata nak tunjuk kekuatan sehingga mereka sanggup ya melakukan huru-hara
di dalam negara lah, ya, dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah dari segi ekonomi, ya. Dari segi ekonomi pula boleh menyebabkan, ya, lahirnya individu yang malas dan banyak, ya, harta benda, wang dan sebagainya dihabiskan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya, kalau kita tengok, ya, kebanyakan ahli-ahli kumpulan ajaran sesat ini, mereka sanggup menghabiskan harta benda mereka. Sehingga kadang-kadang gaji bulanan pun mereka akan serah kepada ketua mereka untuk membiayai gerakan kumpulan masing-masing lah. Sehingga mengabaikan rumah tangga dan sebagainya lah. Ya. Selain daripada itu, dari segi masyarakat dan kekeluargaan juga boleh menyebabkan putusnya hubungan silaturahim. Kerana apa? Kerana mungkin disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga di antara satu sama lain. Contohnya kalau suami dah tak bertanggungjawab kepada isteri, anak-anak dan sebagainya, asyik mengikuti kumpulan ajaran sesat, menghabiskan duit untuk kumpulan-kumpulannya dan sebagainya, sehingga tak ada nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Ini boleh menimbulkan pergaduhan lah di dalam antara isteri dan anak-anak. Jadi itulah antaranya, ya, kesan sekiranya kita ini terlibat dengan ajaran sesat. Jadi supaya benda ini tidak berlaku lah, ya, supaya benda ini tidak berlaku kepada kita dan kita minta jauhlah, ya, terlibat dengan ajaran-ajaran sesat ini. Yang pertama sekali kita hendaklah sentiasa mencari ilmu, ya, mencari ilmu, mempelajari ilmu akidah yang benar berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Apa dia ahli sunnah wal jamaah ini? Iaitu kumpulan-kumpulan yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya. Jadi kalau kita nak belajar ilmu agama, kita carilah guru-guru yang bertauliah, ya. Guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang boleh dipercayai, ya. Jangan ambil guru yang sebarangan, ya. Sebab apa? Sebab kita takut mereka ini menyebarkan ilmu yang salah, ya, yang lama-lama kita boleh terikut. Jadi kalau kita tengok, ya, kat Malaysia ini ramai guru-guru yang diiktiraf, ya, yang diiktiraf oleh JAKIM dan sebagainya. Contohnya mungkin pelajar-pelajar pernah dengarlah ikuti ceramah-ceramah Ustaz Azhar Idrus. Mereka ini tokoh-tokoh yang banyak ilmu, ya, ataupun Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Hadi yang berada di Terengganu. Mereka juga tokoh ulama yang terkenal, ya. Ataupun Ustaz Kazim Ilyas yang selalu keluar daripada TV, ya. Ustaz Abdullah Khairi ataupun Ustaz Zainal Hafizah Musa, ya, dan sebagainya. Jadi kita ambillah, ya, sumber-sumber ilmu ini daripada guru-guru yang bertauliah, ya. Begitu juga kalau kita nak membeli buku dan sebagainya, carilah pengarang-pengarang yang boleh dipercayai, yang bertauliah lah, yang ada ilmu-ilmu agama yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ialah sahabat, dari sahabat. Jadi kita hendaklah bergaul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, pilihlah sahabat-sahabat yang baik, bergaul dengan orang-orang alim, ya, dan juga kita hendaklah, ya, menghindari daripada bergaul dengan orang-orang yang mencurigai ilmunya. Ya, kalau kita tengok mereka ini ada ilmu-ilmu yang boleh mencurigai, kita jauhilah, ya. Sebab kita takut ilmu yang mereka bawa ini ilmu yang menyimpan daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihlah sahabat-sahabat yang boleh membimbing kita ke jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah memastikan, ya, amalan-amalan yang kita lakukan itu benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan,
Contohnya seperti solat 5 waktu. Buatlah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terikut dengan kumpulan-kumpulan yang mengatakan bahawa solat hanya perlu niat saja, ya, berwuduk dengan air mawar dan sebagainya, macam-macam syarat dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak betul lah, ya. Begitu juga dengan ibadat puasa, ibadat haji dan sebagainya itu, buatlah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari segi kajian, ya. Dari segi kajian, sekiranya kita nak mencari maklumat-maklumat, carilah maklumat daripada sumber-sumber yang sahih. Contohnya, ya, penulis-penulis yang diiktiraf seperti imam-imam yang hebat, ya. Contohnya seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, ya, Sanad Ibnu Majah dan sebagainya, itu adalah kitab-kitab yang muktabar, ya, yang diiktiraf oleh ulama-ulama dunia. Jadi kalau kita nak cari maklumat-maklumat agama yang begitu tepat, carilah dalam kitab-kitab yang seperti inilah, ya. Okey. Selain daripada itu, seterusnya ialah sekiranya kita terlibat dengan ajaran sesat, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kembali ke pangkal jalan yang sebenar, kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Ya, jangan terus berada di dalam kumpulan-kumpulan tersebut sehingga ke akhir hayat, ya. Sebab apa? Sekiranya kita berada di dalam ajaran sesat ini, kalau kita meninggal, sudah pastilah, ya, kita tidak akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akidah kita juga sudah rosak dan kita dah terkeluar daripada agama Islam. Selain daripada itu, kita naklah juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutamanya selepas solat 5 waktu. Ya, jangan berputus asa. Banyakkan doa, mohon Allah berikan petunjuk kepada kita ini sentiasa berada di jalan yang benar. Contohnya dalam solat. Ketika kita baca surah Al-Fatihah itu, bacalah dengan penuh penghayatan, ya. Ada salah satu doa di dalam Al-Fatihah itu, iaitu ihdinas siratal mustaqim, iaitu, ya Allah, tunjukkan aku ini di jalan yang lurus. Jadi kita sentiasa minta dengan Allah, biar Allah tunjukkan hala tuju kehidupan kita ini di jalan yang benar, yang diredai oleh Allah, dan supaya Allah melindungi kita ini daripada terpengaruh dan ajaran-ajaran sesat, ya. Okey, jadi apa doa yang kita boleh baca ialah seperti yang tertera di dalam apa ni, yang Ustaz Salina tunjuk ini, ialah kita baca sama-sama, ya, doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, kerana sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi kurnia. Jadi doa ini bacalah selalu, ya. Bacalah selalu. Mana yang murid-murid yang belum hafal lagi, yang tak ingat tu, Ustazah minta, ya, satu tugasan supaya menghafal doa ini. Kalau boleh, bacalah setiap kali lepas solat, ya. Lepas solat tu, selain daripada baca doa-doa yang lain, selitkan juga doa ini supaya Allah tetapkan kita ini di jalan yang lurus, ya. Tak nak Allah pesongkan hati kita ini condong kepada kesesatan, ya. Jadi kalau kita minta dengan Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, insya-Allah, ya, Allah akan beri kita ini hidayah sehingga ke akhir hayat, dan kita tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran sesat, ya. Dan kalau kita tengok, ya, ajaran sesat di Malaysia ini sekarang inilah, ya, ajaran sesat di Malaysia ini sangat banyak, ya, sangat banyak, dan ada beberapa puluh ajaran sesat yang telah dikesan oleh pihak JAKIM, ya, pihak JAKIM. Ya, antaranya, ya, kita tengok ajaran sesatnya iaitu contohnya ialah Al-Arqam, ya, Al-Arqam.
Ataupun yang kedua ialah ajaran Syiah. Ini pun banyak yang terdapat di negara kita ya. Syiah, Arqam ataupun tarikat Aurat Ismailiyah, ajaran Martabat Tujuh ya. Apa lagi? Ada ajaran sesat yang dinamakan kuasa gaib. Ada juga nama wali suci, kalimat sakti, dan macam-macam lagi lah ya. Jadi kat sini Ustazah dapat senaraikan ada 36 ajaran sesat ya, yang telah diharamkan oleh pihak JAKIM ya. Dan Ustazah nak ambil satu contoh lah ya, ajaran sesat yang ajaran sesat iaitu Al-Arqam. Ya, ini Al-Arqam ni wujud masa pada tahun 1988 yang dipimpin oleh Al-As'ari Muhammad. Ya. Waktu itu Ustazah kecil lagi ya. Tapi ajaran Al-Arqam ni pada peringkat awal ya, sebelum diharamkan oleh JAKIM, ajaran ini telah mendapat sambutan ya, yang sangat menggalakkan seluruh rakyat Malaysia. Ramai yang mengikutinya. Dan kenapa rakyat kita ini suka kepada kumpulan Arqam ini, kerana mereka telah menunjukkan penampilan yang Islami ya. Kalau murid-murid boleh buka ya website dia atau video berkenaan dengan Arqam, murid boleh tengok ya macam mana penampilan dia. Kebanyakan kalau perempuan, wanita-wanita pakai jubah, lelaki pula pakai jubah dengan ketayat yang besar dan sebagainya. Mereka telah menunjukkan penampilan yang begitu Islami dan mereka telah membuat berbagai show lah ya, membuat jualan dan sebagainya. Mereka telah membuat show persembahan nasyid, kasidah dan sebagainya. Jadi dengan cara gerakan mereka ini menyebabkan ya orang Islam negara kita sangat tertarik ya dengan kumpulan ini. Tapi walau bagaimanapun ya, alhamdulillah nasib baiklah pihak JAKIM dapat sedar ya. Sebab apa? Dalam ajaran itu ada beberapa ciri-ciri kesesatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Contohnya dalam Al-Arqam ini mereka telah ya mencipta beberapa ajaran mereka sendirilah ya. Contohnya yang dinamakan Aurat Muhammadiyah. Itu ya, itu adalah di bawah Arqam tu, ingat tu ya. Jadi mereka ini mendakwa bahawa boleh bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara jaga. Secara jaga ni secara berdepan. Mereka mendakwa mereka boleh bertemu dengan Rasulullah secara berdepan ataupun melalui mimpi untuk bertanya ataupun mendapat kepastian sesuatu perkara. Ini jadi dakwaan ini sangat bertentangan dengan Islam lah ya. Dan kita tidak boleh bertemu lagi dengan Rasulullah SAW secara jaga, secara berdepan macam ini. Kecuali mungkin orang-orang yang ada Allah berikan satu hikmah, memberikan rezeki kepada mereka, mungkin ada yang boleh bertemu dalam mimpi tu adalah ya. Tapi ini pun tidak semua orang boleh ya. Orang yang alim, orang yang begitu orang kata begitu kuat ilmu ibadat dan sebagainya, insya-Allah mereka boleh bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Tetapi secara jaga tak mungkin kita boleh bertemu lah, sebab Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dan Arqam ini juga ada satu bahagian kesesatannya, ialah mereka menganggap bahawa Syekh Muhammad Suhaimi ni boleh diseru apabila perlu pertolongan. Jadi apabila pengikut-pengikutnya nak minta pertolongan sesuatu, seru je nama Syekh Muhammad Suhaimi. Maka makbulah pertolongan tersebut. Jadi ini salah ya. Salah dari segi Islam. Sebab apa? Pertolongan hanya kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi lah beberapa ciri-ciri kesesatan ya, iaitu kumpulan Al-Arqam ni ya. Dan
Imam Al-Asy'ari ini sudah pun meninggal dunia, ya, sudah pun meninggal dunia, dan ajarannya juga telah diharamkan oleh Jakim lah. Tempatnya ialah di Sungai Penchala, ya. Tapi sekarang ni tak tahulah saki-bakinya masih ada lagi ke atau tidak. Tapi kalaulah ada ditahu oleh Jakim, mereka akan diharamkan lah, ya. Okey, jadi di sini kita nak tengok, ya, Ustazah dah terangkan dengan lebih detail, ya, berkenaan dengan ajaran sesat, iaitu yang pertama kita tengok ciri-ciri ajaran sesat dari aspek Al-Quran dan hadis, aspek akidah, aspek ibadat, aspek akhlak. Yang kedua ialah kesan sekiranya terjebak dengan ajaran sesat, dan yang ketiga ialah bagaimana cara nak menjauhi ajaran sesat. Jadi sekarang ini kita masuk pula kepada sesi untuk menjawab kuis, ya. Ini Ustazah buat kuis. Ustazah minta semua murid jawab, ya, dan jawab itu jawapannya tulis di bahagian chat saja. Tak perlu buka mikrofon lah, ya, tulis di bahagian chat saja, dan masa menjawab Ustazah bagi hanya setengah minit sahaja. Setiap satu soalan itu hanya setengah minit sahaja, ya. Jadi apabila habis setengah minit, Ustaz akan beri jawapan. Tengok apa yang awak jawab tu betul atau tidak, ya. Okey, kita masuk soalan yang pertama, ya. Soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah tepat mengenai ajaran sesat? A atau B? Antara yang berikut, yang manakah tepat mengenai ajaran sesat? A. Ajaran bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. B. Ajaran yang bercanggah dengan kitab-kitab akidah. Okay, agak-agak apa jawapannya, ya? Murid boleh tulis di bahagian chat. Tulis A ke tulis B? Okey, setengah minit dari sekarang. Boleh tulis tengah makan. Tak boleh tulis? Okey. Kenapa tak boleh tulis? Tengah makan saja, tengah makan. Okey, jawapan A ke ataupun jawapan B? B saja A. Makan sekejap lagi Jawapan lah, apa? Alif. Sabar, lapar dah awak. Okey, dah jawab ke belum? Boleh pula kau pergi bantai makan. Dah. Dah. B saja A. Jawapan A. Oh, tak boleh tulis di bahagian chat ke? Dia tengah makan Zaza. Tengah makan. Okey. Dia lapar. Okey, makan makan pun tak? boleh tulis. Okey. Okey, jawapannya apa? Okey, Balik A, Salina, A. jawapannya apa? A. Jawapannya ialah jawapannya ialah A. Okey, jawapannya ialah A. Okey, murid jawab A tu betul lah, ya. Soalan yang kedua, berikut ialah ciri-ciri ajaran sesat dari aspek Al-Quran dan Sunnah kecuali berikut ialah ciri-ciri ajaran sesat dari aspek Al-Quran dan Sunnah kecuali A. Berpegang dengan Al-Quran sahaja sebagai sumber hukum. B. Berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, apa ciri-ciri ajaran sesat ni? Jawapan A ke B? Jawapannya ialah berikut ialah ciri-ciri ajaran sesat dari aspek Al-Quran dan As-Sunnah kecuali ditanya kecuali. Kecuali Berpegang. okey. B. Dah jawab dah? Bola. Okey, B. Tengok Jawapannya semua jawab ialah B, saya jawab B. B. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut orang, ikut yang awak faham yang Ustazah ajar tadi, ya. Siapa Okey, Alif? soalan yang ketiga. Tengok soalan yang ketiga ialah pilih pernyataan yang menerangkan kesan melakukan ajaran sesat terhadap masyarakat, ya. Pilih pernyataan yang menerangkan kesan melakukan ajaran sesat terhadap masyarakat. 1. Melahirkan individu yang fasih dan malas. Azhar, 2. B. Membentuk masyarakat yang bersifat agresif. 3. Memutuskan hubungan silaturahim. Apa jawapannya? Okey, soalan yang ketiga. A ke B ke C?
B. 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 Okey, kita Jadi tengok aku- jawapannya. Okey, betul. Mari kita. Jawapannya ialah B. Yes. Okey. Soalan yang keempat. Kita tengok soalan yang keempat. Tengok dalam kotak tu. Mengaku menjadi Nabi dan Rasul mendakwa gurunya Imam Mahdi. Penyataan di atas merujuk kepada ciri ajaran sesat dari aspek apa? Ibadah, akidah, akhlak. Dari aspek apa agaknya yang tu? Akidah. Ibadah ke, akidah ke, akhlak? Akidah. Saya Akidah. pilih akidah. Akidah. Okey, tengok jawapannya. Betul. Jawapannya ialah akidah. Yang kelima. Yang kelima ialah menolak kewajipan solat fardu, menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Okey. Pernyataan di atas merujuk kepada ciri ajaran sesat dari aspek apa? Ibadah ke, akidah, akhlak? A. A. Okey, A. Dia pilih Yang A. lain Ayah. pilih A juga. A. Sabrina A. Okey, tengok jawapannya. A. Okey, soalan yang keenam. Mempersendahkan sahabat Nabi SAW taksub dengan ajaran guru. Pernyataan di atas merujuk kepada ciri ajaran sesat dari aspek apa? Ibadah, akidah, akhlak? Si akhlak. Akhlak. Akhlak, C. Akhlak. Okey, jawapannya ialah C. Betul. Okey, betul. Bagus. Siapa betul semua? Terima kasih. Saya Amirul Arif. Betul semua. Okey, Tania. Okey, kita tengok soalan yang ketujuh ya. Soalan yang ketujuh, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, A. Orang Islam hendaklah berhati-hati menerima sesuatu amalan yang dan hendaklah mencari kosong untuk memastikan kesahihan amalan tersebut. Cari apa agaknya? Tu saya dapat gula. Lepas tu tak gula. Hendaklah mencari apa agaknya? Ilmu. Tu saya tak sampai. Ilmu. Cari ilmu lagi. Ilmu pengetahuan. Maklum kan? Mencari maklumat, ilmu. Bila tu ya. Islam hendaklah berhati-hati menerima satu amalan dalam mencari ilmu atau maklumat untuk memastikan kesahihan. Soalan tu. Kita hendaklah beramal dengan amalan daripada sumber yang sahih, iaitu apa dia, kosong dan kosong, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran apa. Ada 3 jawapan kat situ. Sumber yang sahih iaitu apa dia? Al-Quran dan Sunnah supaya dia terpengaruh nak jalan Okay, sesat. Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu Ya. dengan ajaran apa? Tak terpengaruh dengan Sesat. ajaran apa? Sesat. Ajaran sesat. Okey, betul ya. Gaya ketak. Soalan yang Tak wujudnya jangan lebih, jangan kumpulan lebih. ajaran sesat boleh mengugat kestabilan kosong akibat tindakan kosong yang boleh menimbulkan rasa takut kepada pihak lain. Kestabilan apa? Kestabilan apa Politik. tadi? Politik. Politik. Kestabilan Politik. ekonomi. Politik. Politik. Tindakan apa? Tindakan Politik. akibat tindakan Malas. apa? Agresif. Agresif ataupun Ganas. tindakan ganas, sama lah ya, yang boleh menimbulkan rasa takut kepada pihak lain. Okey, soalan B. Memahami dan kosong ayat-ayat Al-Quran hendaklah mengikut kosong ilmu yang betul bagi menghindari pemahaman yang tidak tepat tentang sesuatu ayat. Memahami dan apa dia? Menghayati. Menghayati. Selain daripada menghayati, Dan ayat-ayat Memahami Al-Quran, dan mentafsir. menteri ayat Al-Quran adalah mengikut di apa? Mengikut mengikut apa? Mengikut apa ni? Di Mengikut disiplin ilmu yang betul ya. disiplin. Dapat sesuatu Betul. ya. Soalan yang ke-8. Okey, tengok soalan yang ke-8. boleh. Sebenarnya boleh sama ada aspek agama, politik, ekonomi atau masyarakat dengan kosong yang disediakan pada kenyataan mengenai kesan melakukan ajaran sesat. Ada pilih salah satu je. Sama ada agama, politik, ekonomi dan masyarakat. A. Melemahkan iman dan merosakkan akidah. Aspek apa tu? Agama.
Agama. Agama. Okey, Dia betul. Ni membentuk masyarakat yang pensendiri-sendiri. SP apa? Masyarakat. Okey, tengok jawapan. Masyarakat. Okey, baik. Masyarakat. Ni mewujudkan sistem politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Politik. Jawapannya. Politik. Politik. Okey. D. Memutuskan hubungan persaudaraan sesama Islam. Agama. Masyarakat. Apa dia? Yang mana yang betul? Masyarakat. Menjatuhkan imej umat Islam kerana beramal dengan amalan yang salah. Agama. Agama. Okey, betul. Melahirkan umat Islam yang pemalas dan tiada cita-cita untuk berjaya. Ekonomi. Apa banyak ekonomi. Akhir sekali tu silap type yang FK sepatutnya silap. Seorang itu akan menggunakan wang cara yang tidak berfaedah. Ekonomi. Banyak ialah Ekonomi. betul semua. Saya. Tahniah ya. Tahniah. Ania Alif Johari. Respon yang baik ya dalam kelas hari ini. Dan Ustazah ucapkan terima kasih ya kepada semua murid-murid yang hadir kelas hari ini. Dan jam sekarang telah menunjukkan 3.54 ya. Mari kita ya. Jadi semoga kamu semua berjaya. Dan akhir sekali Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebentar semua. Okey, semua sebentar ya. Ada sikit. Sabar. Okey. Ustazah baru balik dari come from Ustazah dari mana tu? Dari Norway. Okey, Ustazah nak cerita ni ya. Tengok dekat sharing tu. Nampak tak dekat sharing? Yang mana? Yang mana yang Ustazah tengah tunjuk tu? Oh, yang saya tunjuk ni. Ya, Awak gila masuk gumbal. Ni, yang ini ni. SPM anda pada tahun hadapan. Bentuknya tak sama dah dengan abang-abang yang ada sekarang ini. Ini dia panggil format pentaksiran SPM. Ya, 2021. Kamulah calon ni. Apa-apa kamulah orang yang mula-mula. Okey, tolong dengar. Baiklah. Tengok ya. Kertas 1, kertas 2. Kertas 2 ni ujian lisan. Tengok kertas 2. Kertas 2, ujian lisan. Apa yang ditanya? Tilawah. Baca Al-Quran. Ayat hafazan. Ingat ayat hafazan. Dan juga hadis. Itu sebabnya Ustazah suruh anda baca hadis. Boleh baca Al-Quran. Ini markah banyak tau. 20 markah. Markah 100%. Tapi untuk SPM dia akan diambil 20 markah. Okay, boleh dengar tak? Boleh mute dulu suara anda supaya maklumat yang Ustazah cakap ni penting. Okay? Dan ujian bertulis. Ujian bertulis ada 5 soalan dan soalan dia bukan sikit-sikit macam sekarang ni. Soalannya banyak ya. Dan mungkin ada soalan kebat. Selalu kita ingat soalan kebat 4 markah kan? Tapi mungkin ada soalan kebat 6 markah ataupun 8 markah. Jadi ini peringkat awal. Nanti Ustazah-Ustazah masing-masing akan ceritakan pada anda dalam kelas masing-masing. Ini nak bagi tahu siapa masa PKP ni bolehlah anda ready. Siapa yang tak mahir baca Quran, yang hafazan, baca hadis ni, kita skor lah 20 markah ni, markah penuh. Janganlah dapat 10 ke 15 ke 19 pun tak mau. Kalau boleh kita dapat markah penuh. Jadi bila 20 markah ni Ustazah boleh beri pada kamu di peringkat sekolah sebab kamu boleh baca Quran, boleh hafaz dan boleh baca hadis, senang-senang dapat 20 markah untuk SPM. Jadi tinggal tambah 80 markah sahaja lagi untuk dapatkan dari soalan bertulisnya. Mudah ke mudah? Mudah. Memang tak ada jawapan lain. Ya, mudah sangat ya.
Okey, jadi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih pada Ustazah Habibah tentang ajaran sesat tadi ni ya. Sangat-sangat penting ni. Terima kasih Ya, Ustaz. sangat penting ni. Terima kasih Ya. Ustazah. Ya. Ingat kita kongsikan semuanya Terima kasih. dalam grup. Jom kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha astaghfiruka wa illallah. atubu ilaik. Okey. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih semua. Sama-sama. Bye-bye. Ustazah. Amirul tunjuk muka sikit. Saya nak kenal mana satu Amirul ni. Dah live dah Amirul. Ini Amirul coba Amirul yang berdoa tadi. Awak nak cakap wen. Awalah. Hingga 70. Dia jawab Muhammad Rehan. Ramzi dah habis Ramzi. PUBG 2 slot. Okey. Yang baru join nanti lagi. ML property. Tak main. Sembang.